Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala nabiyyin tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam bi wajhihi al-karim wa ala alihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita teruskan lagi pengajian fiqh kita sebagaimana yang kita janjikan untuk kita adakan pada hari Ahad pagi, lebih kurang jam 9.30 pagi ataupun jam 10 pagi, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan guru, para asatizah, para sahabat, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada minggu yang lepas minggu yang sebelum ni lah, minggu lepas kita tawakuf. Jadi pada minggu ni, minggu yang sebelum tu, alhamdulillah kita dah masuk bincang berkenaan dengan asas dalam ilmu fiqh sebagaimana yang disebut di dalam kitab Safinatun Najah ini, iaitu kitab yang kita guna untuk jadikan panduan dalam pengajian kita pada pagi ni. Disebut kepada kita bahawa ada 3 tanda bagi seseorang itu dia dikira sebagai baligh. Alamat ataupun tanda baligh itu ada 3. Pertamanya, secara kesimpulan yang kita sebut, pertamanya adalah keluar air mani ataupun disebut sebagai ihtilam. Ihtilam ni merujuk kepada mimpi basah. Senang cerita, mimpi basah. Jadi tidak semestinya air mani itu keluar dalam keadaan seorang itu mimpi, dan tidak juga semestinya air mani itu keluar dalam keadaan tidur. Boleh jadi juga keluar air mani itu dalam keadaan dia jaga. Dan boleh jadi juga air mani itu waktu dia nak keluar itu ditahan, tidak keluar secara zahirnya, tapi ianya nak keluar. Ataupun disebut dalam kitab fiqh, ketika mana air mani itu nak keluar, ianya ditahan dengan apa-apa cara sekalipun. Jadi itu masih lagi juga dikira sebagai seseorang itu ada atau berlaku pada dia tanda-tanda baligh yang menjadikan bila berlaku keluar mani itu adalah maka seseorang itu dikira sebagai baligh. Jadi air mani itu keluar bila? Mestilah umur dia 9 tahun bagi laki-laki dan juga perempuan. Jadi itu secara kesimpulan. Alamat ataupun tanda yang kedua, sekadar ulangan untuk kita ingat balik yang kita bincang sebelum ni. Tanda yang kedua adalah tanda yang pertama, kalau ikut dalam kitab, tanda-tanda baligh bagi seseorang itu ada 3. Yang pertama, sempurna umur. Cukup umur 15 tahun menurut kalender Islam bagi laki-laki dan perempuan. Jadi bagi orang laki-laki dan perempuan, cukup umur 15 tahun tahdidiyah. Maknanya daripada keluarnya badan ketika mana dia dilahirkan tu, seorang bayi itu keluar badan dia secara sepenuhnya daripada perut ibu dia. Daripada titik itu, daripada saat itu dikiralah mulanya kiraan 15 tahun. Sehinggalah cukup tepat 15 tahun. Macam yang kita kata kita hari ni ada surat beranak. Di dalam surat beranak tu ditulis siap-siap, kita ni lahir pada jam berapa-berapa, tarikh hari apa, tarikh apa, sekian-sekian. Jadi cukup 15 tahun Qamariyah ataupun kita kata tahun Hijrah.
tahun hijrah cukup 15 tahun, dikiralah seseorang itu balik. Kalau kata tidak didahului oleh tanda-tanda lain lah. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua macam kita sebut tadi, keluar air mani. Keluar air mani, umur dia 9 tahun. Kalau kata keluar air mani sebelum tu, tidak dikira sebagai balik. Jadi mesti umur 9 tahun dan ke atas dan keluar air mani. Dan yang ketiga adalah bagi perempuan sahaja, tandanya adalah dengan dia keluar haid. Begitu juga umurnya mestilah 9 tahun. 9 tahun tu pula disebut sebagai takribiyah. Takribiyah ni adalah kita kira ataupun kita sebut mudah ni umur lebih kurang 9 tahun. Lebih kurang tu dalam jangka mana? Dalam jangka kalau kata haid itu keluar dalam tempoh 16 hari sebelum cukup 9 tahun. Ataupun selepasnya tu, itu dikiralah balik. Kalau kata keluar haid itu sebelum pada 16 hari, atau maksudnya haid itu keluar hari ke-17 sebelum tepat 9 tahun, ataupun hari ke-18 sebelum tepat 9 tahun, hari ke-19 dan seterusnya sebelum tu, jadi dia tidak dikira sebagai balik lah. Dia balik adalah dalam tempoh apa dia? Tempoh 16 hari sebelum 9 tahun dan seterusnya. Jadi itu perkara yang kita bincang pada minggu lepas. Dan saya telah sebut, kita nak sebut sikit apa yang disebut oleh Syekh Nawawi Al-Jawi, Syekh Nawawi Bantani di dalam kitab syarah kepada Safinatin Najah, iaitu kitab Kashifatus Sajah. Dia ada sebut sikit berkenaan dengan beberapa perkara yang penting yang berkait dengan tajuk balik ni. Jadi qala al-musannifu rahimahullahu taala. Jadi mungkin kita berpada dengan tajuk ni pada hari ni sebelum pada kita masuk ke tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk kitab taharah lah, bab bersuci. Jadi qala al-musannifu rahimahullahu taala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa bi'ulumikum fid dharain amin. Telah berkata tuan pengarang kitab Kashifatus Sajah, Al-Imam Nawawi Al-Jawi. Semoga Allah Ta'ala beri manfaat daripada apa yang beliau sebut kepada kita, dan semoga bermanfaat juga ilmu guru-guru kita dan ilmu kita semua, insya-Allah. Amin. Jadi selepas pada selesai bab tanda-tanda balik, jadi beliau bawa lagi perbincangan berkenaan dengan balik ni, masuk lagi berkenaan dengan beberapa perkara. Saya mulakan, dia sebut wa innama dzakara al-musannifu awwala mas'alatin fil fiqhi alamatul bulughi li'anna manatat taklifi 'ala al-balighi duna as-sabi was-sabiyyah. Jadi disebut musannif ataupun pengarang kitab Safinatin Najah ini, dia sebut masalah pertama di dalam kitab fiqh dia ini, dengan dia sebut tanda-tanda balik dulu, adalah kerana tanda-tanda balik ataupun bab balik ni adalah tempat ataupun tanda bermulanya beban tanggungjawab kepada seseorang. Itu maksud dia. Kenapa disebut masalah balik dulu? Sebab balik ni adalah permulaan ataupun titik mula dibebankan tanggungjawab kepada seorang Muslim. Taklif ni bebanan lah. Bebanan dari segi kewajipan untuk laksanakan tanggungjawab. Senang kita sebut solat. Dengan adanya kewajipan solat tu, maknanya wajiblah dia juga berwuduk, wajiblah juga dia tayamum kalau kata tak ada air, wajiblah juga dia mandi dengan sebab adanya perkara-perkara yang menyebabkan dia wajib mandi. Jadi itu perkara-perkara yang wajib ataupun kita sebut sebagai taklif, bebanan, kewajipan kepada seseorang bila dia dah sampai umur yang kita panggil sebagai balik. Jadi kewajipan-kewajipan tu, balik ni adalah tempat ataupun titik tolak diletakkan tanggungjawab ataupun dibebankan tanggungjawab. Senang cerita, orang tua kita sebut apa dia, dah tanggung sendiri dah. Maknanya segala buat kebaikan tu kita dapat pahala, yang keburukan yang kita buat yang mukhalafah dengan syariat, maksiat dan sebagainya, wali'azubillah, itu semua dah ditanggung sendiri dah oleh orang yang dibebankan kepada dia taklif ataupun orang yang cukup umur ataupun balik. Jadi kewajipan itu adalah ke atas orang yang balik. Sebab tu disebut tanda-tanda balik dulu.
Duna sabi wa sabiyah, tidak pula kepada kanak-kanak, sama ada kanak-kanak lelaki ataupun kanak-kanak perempuan. Jadi kewajipan ataupun taklif itu tak ada kepada kanak-kanak. Lakin, akan tetapi, kat sini permulaan perkara yang kita nak bincang. Lakin yajibu ala sabili fardil kifayati ala aslihima az-dzukuri wal inas. Akan tetapi wajib atas jalan fardu kifayah. Wajib secara fardu kifayah ke atas aslihima, ke atas ibu ayah lah, senang cerita. Ke atas ibu ayah yang di atas dia. Aslihima ni tidak kepada ibu ayah saja, tapi kepada tok nenek juga, ataupun kepada pak-pak saudara. Sekiranya tak ada mak ayah. Sekiranya tak ada pula datuk nenek, maknanya wajib pula kepada ibu, pada pak-pak saudara atau mak-mak saudara. Wajib apa dia? Ayya'murahuma bis-salah, untuk menyuruh mereka melakukan sembahyang. Wa ma tatawaqqafu alaihi ka wudu'in wa nahwihi ba'da istikmalihima sab'a sinina idza mayyaza. Wajib untuk suruh mereka. Jadi kita sebut tadi kewajipan sembahyang ni tidak ditaklifkan kepada orang yang tidak baligh. Kepada kanak-kanak tidak ditaklifkan, tapi taklif itu hanya kepada orang yang baligh. Akan tetapi kanak-kanak yang masih lagi belum baligh ada kewajipannya, tapi tertakluk ataupun diletakkan kepada ibu ayah dia, ataupun diletakkan kepada usul. Kalau tak ada ibu ayah, kepada tok nenek. Kalau tak ada tok nenek, kepada pak-pak saudara. Begitulah yang ambil tanggungjawab menjaga kanak-kanak ni. Apa yang menjadi kewajipan kepada mereka ni? Kewajipan kepada mereka ni adalah untuk menyuruh kanak-kanak ni tadi, walaupun sebelum balik, untuk mereka ni tunaikan solat. Begitu juga menyuruh mereka ni menunaikan tanggungjawab untuk menyempurnakan solat itu, termasuklah suruh mereka wudu, termasuklah suruh mereka bersiwak. Disebut oleh Syekh kita lepas pada insya-Allah. Begitu juga kewajipan suruh untuk bertayamum kalau kata tak ada air. Sebab apa? Sebab itu perkara-perkara yang menjadikan sahnya solat seorang kanak-kanak itu tadi. Jadi walaupun kanak-kanak tu tidak wajib untuk sembahyang, ada kewajipan tapi tertakluk kepada ibu ayah dia untuk suruh. Ini perkara yang saya rasa penting untuk disebut, dan kita pun nak bincang pada hari ini adalah dengan sebab banyak juga di kalangan ibu bapa ataupun masyarakat sekarang tidak tahu tentang kewajipan ini. Ataupun mungkin dia tahu tentang kewajipan ini tapi tidak tahu secara detail apa yang dia nak kena buat terhadap anak-anak di bawah jagaan dia. Kalau kata seorang kanak-kanak itu tak ada ibu ayah, kepada siapa yang kena ambil tanggungjawab? Kita sebut tadi. Dia sebut kat sini ala aslihima, maknanya tidak sebut direct kepada ibu ayah. Sebab kalau kata tak ada ibu ayah, mesti orang yang ambil tanggungjawab untuk jaga kanak-kanak ini, iaitu tok nenek dia ataupun pak-pak saudara dia, mak-mak saudara dia, kena ambil tanggungjawab ataupun terbeban juga tanggungjawab untuk nak suruh anak-anak ini untuk lakukan semua, untuk tunaikan solat. Jadi penting untuk kita sebut, biar masing-masing kita ni tahu kewajipan kita terhadap anak-anak ni. Jadi wajib kepada ibu ayah ataupun usul tadi, tok nenek ataupun siapa-siapa yang ambil tanggungjawab untuk jaga kanak-kanak walaupun dia belum balik, untuk menyuruh mereka tunaikan solat. Kanak-kanak ni macam kita sebut tadi, tidak wajib kepada dia untuk tunaikan kewajipan, ataupun tidak berlaku taklif lagi kepada dia. Sebab Rasulullah SAW sebut rufi'al qalamu an thalath, diangkat kolam, ataupun diangkat tu maksudnya tidak ditulislah. Kolam ni pen, kan, senang cerita kita, kolam ni pen ataupun pensel. Jadi bila rufi'al qalam maknanya tidak diangkat, maksudnya tidak ditulis ke atas kanak-kanak ini, ke atas tidak ditulis catatan, buku catatan itu kepada tiga keadaan, kepada tiga perkara, kepada tiga orang. Rufi'al qalam an thalath, anis sabi hatta yahtalim,
Wa 'anil majnuni hatta yafiq wa 'anil naimi hatta yastayqiz. Rasulullah SAW sebut di angkat kolam ini tidak ditulis catatan kepada tiga orang. Kepada kanak-kanak yang masih lagi belum balik, kepada orang yang gila sehingga dia sedar daripada gila dia tu, ataupun daripada orang yang tidur sehinggalah dia jaga, dia sedar daripada tidur dia. Jadi tiga orang ni adalah golongan yang diangkat rufi'an qalam dipanggil, tidak ditulis catatan kepada mereka. Jadi dengan sebab tu kanak-kanak ni tidak diwajibkan kepada dia berdasarkan hadis tadilah. Akan tetapi kita sebut ada kewajipan kepada orang yang lain untuk suruh kanak-kanak ni tunaikan kewajipan dia, iaitu kewajipan kepada mak ayah dia ataupun orang yang ambil tanggungjawab untuk nak jaga dia. Baik, ayyamurahuma bisalah, untuk menyuruh mereka untuk tunaikan solat. Hadis Rasulullah SAW juga sebut. Kenapa ada perbincangan ni disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab fiqh, kewajipan untuk suruh anak-anak secara jelas untuk solat. Sebab Rasulullah SAW sebut, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum wahum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Rasulullah sebut, suruhlah anak-anak kamu tunaikan solat ketika mana mereka ni dah sampai umur 7 tahun. Jadi suruh kat sini para ulama sebut suruhan daripada Rasulullah SAW supaya ibu bapa ni menyuruh kanak-kanak, menyuruh anak-anak atau menyuruh orang kanak-kanak yang di bawah tanggungan mereka, sekalipun mereka ni bukan ibu bapa, untuk tunaikan solat. Jadi bila Rasulullah suruh tu tandanya wajib. Jadi inilah datangnya hukum wajib kepada seseorang ibu ayah tu untuk suruh anak-anak dia semayang. Jadi muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinina, ketika mana umur 7 tahun. Dan pukul wadribuhum wahum abna'u ashrin, kalau kata tak nak semayang lagi, umur 10 tahun tu dah boleh naik sikit level suruhan tu, gesa mereka untuk semayang dengan cara pukul, boleh pukul. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan bezakan, pisahkan mereka ni di tempat-tempat tidur. Jadi hadis ni pun dah jadi cukup tanda kepada kita. Kalau kata kita perhati bahawa kewajipan kita ni adalah untuk suruh anak-anak tunaikan solat. Solat ni disebut sebagai satu patah ataupun satu amal ibadah. Tapi para ulama sebut kewajipan-kewajipan lain pun mesti juga disuruh. Sebab bukan solat saja perkara yang wajib untuk disuruh, tapi perkara-perkara lain juga. Maknanya kena tunaikan zakat. Kalau kata budak tu ada harta, maknanya kena gesa, kena suruh. Begitu juga perkara-perkara lain yang akan disebut lagi oleh pengarang kitab Syekh Nawawi Bantani, insya-Allah. Disebut dalam hadis tu semayang, sebab semayang ni adalah perkara yang paling penting sekali. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man adamaha faqad hadamaddin. Dan solat itu adalah tiang agama. Kalau kata seseorang tu dirikan semayang, maksudnya dia dah dirikan agama di dalam jiwa dia. Kalau kata seorang tu dah meruntuhkan solat, tidak tunaikan solat, maka dia dah runtuhkan agama daripada jiwa dia. Jadi solat adalah perkara utama. Dengan sebab tu Rasulullah SAW sebut solat di dalam hadis tadi. Tapi tidak menafikan perkara kewajipan lain pun ada juga yang wajib untuk kita suruh kepada kanak-kanak ni. Wama tatawaqqafu alaihi kawudu'in wa nahwihi ba'da istikmalihi ma sab'a sinina idza mayyaza. Jadi suruh tu bukan suruh semayang saja, tapi suruh juga untuk untuk buat perkara-perkara yang menjadi asas kepada semayang. Wuduk mesti ada, kan, sebab dia syarat sah solat. Jadi dengan sebab wuduk ni syarat sah solat, jadi kena suruhlah dia untuk ambil wuduk juga. Jadi wajib dia tu sama dengan wajib untuk kita suruh semayang. Dan seumpamanya dan perkara-perkara lain lagi. Makna wajib untuk suruh dia tutup aurat tak nak semayang. Wajib untuk suruh dia buat sekian perkara-perkara yang wajib sebelum pada semayang tu. Dan juga perkara-perkara lain lah yang tertakluk yang jadi kewajipan kepada seorang muslim. Ba'da istikmalihima sab'a sinin. Bila kita nak suruh tu,
Kita suruh tu adalah apabila dia sempurna umur 7 tahun. Macam kita sebut dalam hadis tadi, Rasulullah sebut bila seseorang kanak-kanak itu dah sampai umur 7 tahun, ibu bapa dia kena suruh dia semayang. Jadi bila dah sempurna umur 7 tahun, bukan sebelum umur 7 tahun, tapi bila dah sempurna, dah cukup umur dia 7 tahun, kat situ dah jadi kewajipan ibu bapa untuk nak suruh dia semayang. Idza mayyaza, sekiranya kanak-kanak itu dah sampai umur mumayyiz. Kat sini ada dua syarat. Senang cerita. Ada dua syarat yang menjadikan seseorang ibu bapa itu ataupun orang yang ambil tanggungjawab untuk nak suruh, orang yang ambil tanggungjawab untuk nak jaga kanak-kanak itu, ada dua syarat yang menjadikan dia wajib untuk suruh. Pertamanya, kanak-kanak itu dah sampai 7 tahun, dan yang kedua, kanak-kanak itu mumayyiz. Dia ada dua syarat ni. Pertamanya, kanak-kanak tu mumayyiz, kita ulang. Kanak-kanak tu mumayyiz ataupun anak-anak kita ni mumayyiz dah. Yang keduanya, umur dia 7 tahun. Barulah wajib kepada kita, wajib kepada dia, wajib kifai. Maknanya fardu kifayah lah. Kalau kata ayah dah buat, terlepaslah tanggungjawab ataupun kewajipan tu kepada ibu. Kalau kata ibu dah buat, terlepaslah tanggungjawab itu kepada ayah. Tapi yang pentingnya, fardu kifayah yang pentingnya ada orang yang suruh di kalangan usul, di kalangan mak ayah ataupun untuk nenek dia dan sebagainya. Jadi bila dia dah sampai umur mumayyiz, dan dia mumayyiz itu dengan 7 tahun barulah wajib. Maksudnya wajib tahu dia. Maksudnya kalau kata kita tak buat, kita jadi berdosa. Maknanya kena dua syarat ni, barulah kewajipan itu tertakluk kepada kita, ibu ayah ni. Jadi mesti 7 tahun dan mesti mumayyiz. Kalau kata dia 7 tahun saja tak mumayyiz lagi, itu pun jadi tidak wajib. Kalau kata dia mumayyiz saja tapi tidak cukup umur 7 tahun, itu pun tidak wajib. Tapi para ulama sebut, kalau kata ada cukup salah satu syarat, itu pun dah jadi sunat walaupun tidak wajib. Maksudnya apa dia? Maksudnya kalau kata seorang kanak-kanak itu mumayyiz awal sebelum sampai umur 7 tahun, jadi kita sunat untuk suruh dia semayang. Tidak jadi wajib lagi. Wajib tu bila? Wajib bila kanak-kanak ataupun anak-anak kita dah mumayyiz dan umur dia cukup 7 tahun. Barulah dikira sebagai wajib kepada ibu bapa tu untuk suruh. Adapun sebelum tu, maknanya dia mumayyiz tapi tak cukup umur 7 tahun, ataupun dah sampai umur 7 tahun tapi mungkin belum mumayyiz lagi, sunat kepada kita untuk suruh. Wahaddut tamyizi huwa an yasira bihaitsu ya'kulani wahdahuma wa yashrabani wahdahuma. Jadi dia sebut pula, bila kita sebut tamyiz, apa dia makna tamyiz? Apa dia tamyiz ni? Maksud dia membezakan. Kanak-kanak tu dia boleh bezakan dah. Bezakan apa dia? Dalam kitab-kitab sebut istilah yang biasa kalau dalam kitab Asy-Syabajuri pun disebut, Imam Bajuri sebut ayyufarriqa bainat tamrati wal jamrah. Dia boleh beza antara mana buah tamar, yang mana batu. Batu dengan buah tamar ni biasanya dekat-dekat kan, dekat-dekat. Jadi dia boleh beza dah, ni buah tamar, ni batu. Itu dah dikira sebagai ataupun ukuran, kita boleh sebut kanak-kanak tu dah tamyiz dah. Ada beberapa ukuran lagi yang disebut dalam hadis pun pernah ditanya kepada Rasulullah SAW, bila seorang kanak-kanak ni boleh semayang, Rasulullah kata dia boleh semayang bila dia boleh kenal mana kanan, mana kiri. Ada yang disebut lagi, para ulama kata ukuran dia, kita boleh tengok seseorang kanak-kanak tu dia boleh makan sendiri dan minum sendiri, sebagaimana yang disebut. Wahaddut tamyizi, had ataupun ukuran bagi seorang kanak-kanak itu dikira sebagai dia dah tamyiz ataupun dia dah mumayyiz bila an yasira bihaitsu ya'kulani wahdahuma wa yashrabani wahdahuma, apabila dia mampu untuk makan sendiri dan juga minum sendiri. Itu ukuran bagi seorang kanak-kanak itu mumayyiz. Wa yastanjiyani wahdahuma, ataupun dia ni dah boleh istinja sendiri. Maksudnya bila dia dah buang air kecil atau buang air besar, dia boleh basuh sendiri. Bahasa mudah kita boleh basuh kicing, basuh berak sendirilah. Itu ukuran kita nak kata kanak-kanak tu dah mumayyiz.
Jadi ukuran mumayyiz ni itu tanda-tanda ataupun ukuran dia supaya kita tahu, kita boleh perhati kepada anak-anak kita ni macam mana. Ada lagi disebut oleh para ulama, tandanya lagi bila kita cakap tu dia jawab tu jawab betul. Kita boleh faham, dia boleh faham elok soalan kita dan dia boleh jawab dengan baik. Mungkin ada payah sikitlah sebab perkataan-perkataan dia tu mungkin tidak banyak lagi ada dalam kepala dia kan. Cuma kita tahu yang dia nak jawab tu adalah elok dah. Maknanya kita tanya nak makan ke tak, jadi tahu, anggap. Maknanya dia faham dah kita tanya. Itu beberapa ukuran yang disebut oleh para ulama untuk kita tengok seorang kanak-kanak itu memayyiz ataupun tidak. Tapi zaman kita sekarang ni, kanak-kanak ni dah cerdik dah. Maknanya lahir-lahir tu kadang-kadang umur 2-3 tahun tu, bukan lahir-lahir lah, maksudnya umur 2-3 tahun tu dah boleh pegang telefon dah kan. Boleh dah main game tu, jelas. Maknanya dia boleh, kadang-kadang terror lagi pada mak ayah ni kan, main game tu. Macam-macam game lah, saya pun tak kerti nak sebut game tu apa. Cumanya masih lagi tetap kita nak kira dia ni mumayyiz ataupun tidak adalah dengan ukuran-ukuran tadi. Kadang-kadang kanak-kanak tu dah, anak-anak ni dah pandai sangat dah main game, guna telefon tu lebih terror lagi kan daripada mak ayah. Tapi masih lagi tidak boleh nak basuh kencing, basuh berak sendiri. Masih lagi pakai pampers kan. Makan minum tu kadang-kadang bersuap lagi. Tapi dah terror dah main game kan. Contohnya. Tapi itu tidak jadi ukuran lah. Walaupun cerdik kita nampak dengan terror main game tu. Tapi yang wajibnya ataupun ukuran yang tepatnya adalah sebagaimana disebut oleh para ulama tadi. Dalam hal yang kita kata berdikari lah. Berdikari bila kanak-kanak tu dah boleh makan minum sendiri, dia boleh beza dah mana baik mana buruk. Contohnya ni panas, api ni panas, dia tidak pergi ke api tu sebab dia boleh beza dah api ni panas ataupun air ni sejuk, ataupun air panas dengan air sejuk, dia tak pergi ke air panas tu sebab dia tahu air panas tu memudaratkan dia. Begitu juga dia boleh makan minum sendiri, dia boleh basuh kencing berak sendiri dan juga boleh jawab soalan kita, boleh faham soalan kita dan boleh jawab dah. Apa dia lagi ukuran kita sebut? Rasulullah sebut dalam hadis, bila dia boleh kenal mana kiri mana kanan. Ini tanda-tanda anak-anak tu dah mumayyiz. Bila dah mumayyiz, jadi wajib dah kepada kita untuk kita suruh. Dengan syarat yang satu lagi, budak tu dah umur 7 tahun. Kalau dia mumayyiz saja tapi tidak 7 tahun lagi, jadi sunat kepada kita untuk suruh. Ini ibu ayah kena tahu. Sebab ni kewajipan, dia jadi tidak terlepaslah kepada kita kalau kata kita tidak buat. Jadi bila anak-anak umur sampai 7 tahun dah cukup dah syarat-syarat ataupun dah cukup ukuran mumayyiz dah tadi, kita tahu kewajipan kita untuk kita buat. Kita suruh dia semayang, kita ajar dia ambil air semayang, kita ajar dia lagi perkara-perkara lain lagi, kewajipan-kewajipan sebagai seorang muslim akan disebut lagi lepas pada ni insya-Allah. Jadi apabila cukup 7 tahun, ba'da istikmalihima sab'a sinina idza mayyaza. Apabila cukup 7 tahun dan pada waktu yang sama juga dia mumayyiz, jadi wajib kepada kita untuk kita suruh untuk semayang. Wa haddut tamyizi, baik dah sebut dah tadi. Fala yajibul amru idza mayyaza qabla sab'i bal yusan. Akan tetapi tidak wajib, fala yajibul amru, tidak wajib untuk suruh idza mayyaza, apabila dia mumayyiz, dah sampai mumayyiz qabla sab'i, sebelum pada 7 tahun, bal yusan. Maknanya tidak wajib untuk suruh jika mereka ni mumayyiz tapi tidak sampai umur 7 tahun. Bahkan dia sunat saja untuk kita suruh. Tapi sunat pun kita boleh pahala lah dengan sebab kita suruh tu. Tapi kalau dah cukup 7 tahun, dah mumayyiz pun budak tu ataupun anak kita tu, jadi berdosa kita kalau kata kita tidak suruh untuk semayang. Tapi masyarakat kita ni, wallahu a'lam, bukan sangka buruk pada masyarakat. Tapi bukan satu dua juga kes yang kita boleh jumpa, yang kita boleh perhati. Ramainya orang ni tinggalkan semayang. Tuan badan tu sendiri ataupun mak ayah tu sendiri payah nak jaga semayang. Jadi kita gelap lah sikit bayangnya nak nampak dia ni suruh anak-anak dia semayang kan. Jadi kita yang dah semayang ni pun maknanya kita tahu lebih lagi lah kewajipan kita untuk suruh anak-anak pula semayang.
wa an ya'murahuma aidan bi syara'i'id din az-zahirah nahwa as-saumi idza ataqa. Dan selain daripada semayang disebut wa an ya'murahuma aidan bi syara'i'id din az-zahirah, dan menyuruh mereka juga, menyuruh kepada kanak-kanak tadi, lelaki dan juga perempuan tadi, juga perkara-perkara syariat di dalam agama ni yang zahir-zahir. Nahwa as-saumi, seumpama puasa apabila sekiranya dia mampu, idza ataqa, sekiranya kedua-duanya itu mampu. Jadi bukan semayang saja yang kita kena suruh dia. Walaupun hadis tadi yang kita sebut tadi, Rasulullah suruh semayang. Tapi kewajipan-kewajipan lain, puasa kita kena suruh juga sekiranya dia mampu untuk puasa. Mana kena suruh sikit-sikit lah. Macam bila sampai waktu dia dah mumayyiz, dah sampai umur 7 tahun dah pun, wajib kepada kita suruh semayang tadi kan. Suruhlah sikit-sikit dulu, asalkan kita suruh dulu. Sebab kewajipan kepada kita suruh. Dia nak buat ataupun tidak buat, itu bukan tanggungjawab kita. Itu bukan bebanan pada kita. Dah. Tanggungjawab atau bebanan kepada kita adalah kita suruh. Anak-anak tu kadang-kadang memanglah payah kan? Kita suruh sekali dua tu tidak buat lagi. Tapi jadi tanggungjawab kepada kita. Sampai je waktu semayang, kita sebut kepada dia, abang mai semayang dengan ayah, kakak mai semayang dengan ibu contohnya. Jadi itu tanggungjawab kepada kita. Dia nak buat tak nak buat, itu lain cerita. Sebab kanak-kanak ni kita tahulah, bukannya senang dia nak ikut kita suruh tu kan. Sekali dua suruh, tidak dengar lagi. Kadang-kadang duk leka main. Tapi yang penting tanggungjawab kita suruh. Dia nak buat ke tidak, itu lain cerita. Tapi ianya jadi titik mulalah kepada kita nak didik dia supaya dia lekat dengan kewajipan-kewajipan sebagai seorang Muslim. Gitu. Jadi tu bab semayang. Begitu juga dalam hal-hal lain, termasuklah hal puasa contohnya. Sampai bulan Ramadan, kewajipan untuk kita sebagai seorang Muslim kena puasa. Jadi kita suruh juga anak-anak kita yang dah sampai umur mumayyiz tadi, dah sampai umur 7 tahun tadi, umur 7 tahun dan mumayyiz, wajib kepada kita untuk suruh dia puasa. Jadi kadar kemampuan dia lah. Bila dia nak sahur, suruhan kita nak puasa tu, alhamdulillah. Mula bila kita bangun sahur, dia pun bangun sahur sekali contohnya kan. Bila sahur sekali bersama dengan kita, tak sampai pukul 8 pagi contohnya dah cari makanan, dah nak sarapan pagi contohnya kan. Jadi biarkanlah dia untuk makan. Ataupun sampai pukul 12 tengah hari dah sebut ayah lapar dah, berasa tak boleh tahan dah. Jadi kita biarkanlah dia makan. Yang penting apa dia? Yang penting kita suruh. Dan kalau kata dia ikut sekerat pun tak apa dah. Sebab itu dah jadi titik mula lah kepada dia untuk dia latih diri dia tunaikan tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Supaya apa dia? Supaya bila dia sampai umur balik, sebab kanak-kanak tadi kita bincang ni hal mumayyiz kan? Hal mumayyiz. Bila dia mumayyiz ni, dia latih diri dia walaupun sikit-sikit. Mudah-mudahan bila dia sampai umur balik nanti, dia dah biasa dah. Bukan masuk umur balik tu baru mula terkiar-kiar nak latih diri dia. Tak boleh dah pada waktu tu. Sebab apa? Sebab bila dia balik, dia dah tangguh sendiri dah dosa pahala. Jadi bila dia tinggal semayang bila umur dia balik, ataupun dia tinggal puasa umur dia balik, dia dah ditulis kepada dia dosa-dosa ataupun hukuman kepada dia. Jadi kita tak nak perkara tu berlaku kepada anak-anak kita. Dengan sebab tu kita latih anak-anak itu daripada umur mumayyiz lagi. Dan sebab tu disebut kewajipan kepada kita untuk suruh kepada dia tunaikan tanggungjawab semayang ke puasa ke ketika mana umur dia mumayyiz lagi, sebelum sampai balik lagi. Sebab apa? Sebab nak latih dia. Bila masuk je balik, dia dah sempurna dah dari sudut nak laksanakan tanggungjawab sebagai Muslim. Dan dia tidak ditulis dah dosa kepada dia kalau kata dia mengabaikan. Bukan kata maknanya tidak ditulis dosa dah kepada dia lah, sebab dia dah boleh buat dengan sempurna, sebab dah latih awal lagi ketika mana mumayyiz. Jadi suruh juga puasa, wala budda ma'asiratil amri minat tahdid. Jadi suruhan tadi dalam bab buat puasa, tapi Syekh sebut di sini dalam kitab ni disebut wajib untuk suruh bi syara'i'id din, dengan perkara-perkara syariat dalam agama. Kita sebut dah di awal-awal pengajian fiqh kita ni, antara perkara yang wajib kepada seorang Muslim itu tahu ataupun wajib dia sedar, kewajipan dia adalah dalam 3 sudut. Pertamanya dalam hal akidah dia,
Yang keduanya dalam hal ibadah dia. Yang ketiganya adalah dalam hal akhlak dia. Jadi sebagai seorang Muslim, dalam bab akidah kita kena tahulah kita ni Tuhan kita siapa. Tuhan kita ni pula utuskan kepada kita Nabi. Yang secara kesimpulan mudahnya dalam rukun-rukun iman tu. Rukun-rukun iman tu kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada malaikat. Percaya kepada kitab. Percaya kepada Rasul. Hari kiamat, qada dan qadar, ketentuan baik dan buruk daripada Allah Ta'ala tu. Itu perkara yang kita percaya, itulah asas-asas akidahnya. Jadi itu juga asas sebagai seorang Muslim. Dan itu juga perkara asas yang kita kena ajar kepada anak-anak kita. Bukan bab semayang sajalah. Sebab Syekh sebut dalam kitab ni, dia kata yang wajib untuk kita suruh dia adalah segala perkara yang berkait dengan syariat-syariat agama. Jadi bukan sekadar suruh semayang, bukan sekadar suruh puasa, itu dalam bab ibadat. Tapi dalam bab akidah. Jadi kita kena sebut Tuhan kita ni hidup sebagai hamba. Kita ni ada Tuhan, Tuhan kita Allah Ta'ala. Allah Ta'ala utus kepada kita Nabi. Kita kena percaya juga bahawa adanya Nabi. Kita kena beriman. Kita kena percaya beriman juga adanya malaikat yang tulis catatan kepada kita. Kita buat baik, dia tulis baik. Kita buat buruk, dia tulis buruk, kan? Jadi berkenaan dosa pahala, berkenaan dengan baik, takdir baik buruk tu kesemuanya daripada Allah Ta'ala. Itu benda yang kita juga kena ajar kepada anak-anak. Itu bab akidah. Bab ibadah, bab semayang tadi, puasa, atau secara asas yang kita sebut rukun-rukun Islam tu. Bab akhlak pun gitu juga. Bab akhlak ni apa dia? Kita suruh dia cakap benda yang molek. Maknanya suruh hormat orang tua, suruh hormat cikgu, contohnya kan. Suruh apa dia? Suruh bercakap benda yang elok. Larang dia cakap benda yang tidak molek. Nah, kadang-kadang dia berkawan, kadang-kadang dia dengar dalam TV, kadang-kadang dengar daripada telefon perkataan-perkataan yang tidak elok disebut sebagai seorang Muslim, atau perkataan-perkataan yang kalau kata kita bercakap melambangkan seseorang itu tak ada akhlak. Jadi wajib juga kepada kita untuk tegah dia buat perkara tu. Jadi kewajipan-kewajipan tu bukan sekadar dalam semayang lah, tapi kewajipan-kewajipan yang asas sebagai seorang Muslim ni dalam bab akidah dia, dalam bab ibadah dia, dalam bab akhlak dia, kita kena jaga dan kena suruh daripada mula kanak-kanak itu ataupun anak-anak itu mumayyiz. Itu kewajipan-kewajipan kepada ibu bapa. Wala budda ma'asiratil amri minat tahdid. Dan dalam suruhan kita tu, ayat kita suruh kepada anak-anak tadi tu, kena ada juga ayat yang melambangkan kita ni ugut. Tahdid ni maksudnya ugut, berat kita sebut ugut tu. Cuma nak sebut apa dia? Nak sebutnya contoh macam kita kata, abang main semayang ni. Kalau tak nak semayang, ayah pukul ni. Contohnya. Tapi kita tidak pukul pun. Sebab budak ni baru 7 tahun. Kewajipan untuk pukul tu adalah bila? Bila kanak-kanak tu dah umur 10 tahun. Barulah kita pukul. Barulah kita rotan. Kan? Tapi kalau kata baru 7 tahun, baru mumayyiz, kita sekadar ugut untuk pukul. Biar dia rasa takut sikit. Biar dia rasa takut sikit. Soal dia takut sungguh ataupun tak takut tu, lain cerita lah. Tapi ayat kita tu, kalau nak maknanya kena masukkan sekali dengan ancaman, ugutan. Ataupun contoh kita sebut, main semayang kalau tak nak semayang, tak nak bagi aiskrim hari ni. Kalau tak nak semayang, ayah tak nak beli apa-apa. Contohnya, itu ugutan-ugutan yang bagi dia rasa penting ataupun bagi dia rasa takut sikit kepada kita, ataupun bagi dia rasa nak tunaikan semayang ataupun nak tunaikan kewajipan-kewajipan yang kita suruh. Jadi benda ni disebut di dalam kitab. Ini cara kita mula nak didik anak-anak supaya biasa dengan kewajipan agama. Ka'ayyaku lalahuma, seumpama contoh ayat ugut tadi tu, ka'ayyaku lalahuma, seumpama seseorang itu sebut kepada kanak-kanak lelaki dan perempuan tadi, salliya wa illa darabtukuma, semayang, kamu dua-dua pergi semayang, kalau tidak ayah pukul, ataupun atuk akan pukul, ataupun mu'ratan contohnya, boleh sebut, ataupun dituntut juga untuk sebut. Wa ay yu'allimahuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Selesai bab situ. Selesai kat situ, selesai bab apa dia? Suruh semayang tadi.
Kena ada juga ayat-ayat supaya mengancam ataupun ugut untuk beri hukuman contohnya, ataupun ugut apa-apa perkara saja supaya dia berasa untuk nak mari semayang, untuk dia berasa takut sikit. Seterusnya tuan kita sebut wa ay yu'allimahuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wulida bi Makkah, dan ajar juga kepada anak-anak ni apa dia, selain daripada perkara yang kita sebut tadi, ajar juga kepada mereka ni bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam wulida bi Makkah. Ajar juga kepada mereka tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara-perkara ni disebut oleh para ulama kita, ianya bukan perkara yang dia saja-saja nak sebut. Tak. Dia sebut tu adalah dengan sebab ada asas dia. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, Rasulullah sebut alimu auladakum salasa khisal. Ajarkan kepada anak-anak kamu tiga ciri, tiga perkara, ataupun khisal yang para ulama sebut boleh juga kita kata tiga akhlak, tiga adab. Apa dia? Alimu auladakum salasa khisal, ajarkan kepada anak-anak kamu tiga perkara. Hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbu ahli baitihi, dan cinta kepada ahli keluarga baginda. Wa qiraatil Quran, dan ajarkan kepada mereka baca Quran. Jadi tiga perkara. Ajar cinta Nabi, ajar cinta kepada ahli keluarga Nabi, dan ajar supaya mereka ni boleh baca Quran. Jadi tiga perkara ni adalah yang Rasulullah SAW sebut dalam hadis supaya kita ajarkan kepada anak-anak. Jadi tuan kitab kita ni, Syekh Nawawi Al-Jawi ni, dia tidak sebut kepada kita perkara yang jadi kewajipan saja dalam bab semayang puasa saja. Tak, disebut kepada kita wajib juga kepada ibu bapa ni untuk ajar kepada anak-anak tentang Nabi, bahawa Nabi SAW ni dilahirkan di Mekah, bahawa Rasulullah wa ursila fiha, dan baginda Nabi ni diutuskan sebagai rasul di Mekah. Wa mata fil Madinah, dan baginda Nabi ni mati atau wafat di Madinah. Wa dufina fiha, dan dikebumikan di Madinah. Ini perkara asas yang kita boleh ajar kepada anak-anak kecil. Akan tetapi ianya terkandung dalam hadis yang kita sebut tadi, tanam kepada anak-anak kecil ini berkenaan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka ni ada rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak bawa anak-anak cinta kepada Nabi, kita kena kenalkan dulu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu kepada anak-anak kita. Kena sebut kita ni ada Nabi yang diutuskan oleh Allah Taala yang namanya Muhammad. Baginda ni dilahirkan di Mekah. Sebutlah sirah sedikit sebanyak kepada anak-anak kita tu tentang sebutlah tentang sirah Nabi kepada anak-anak kita tu sikit sebanyak, bahawa Nabi SAW ni dia lahir di Mekah dan juga diutuskan sebagai rasul ketika mana berada di Mekah, dan baginda berhijrah ke Madinah, dan dia wafat di Madinah dan dikebumikan juga di Madinah. Ini perkara asas yang disebut. Sebab asas kita nak tanam cinta kepada baginda adalah dengan kita kenal baginda Nabi. Macam mana kita nak cinta orang yang kita tak kenal, kan? Jadi lebih-lebih lagi lah baginda Nabi SAW untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang keduanya, dalam hadis tadi sebut, ajar pertama cinta Nabi, cinta kepada ahli keluarga Nabi. Ahli keluarga Nabi ni setengah para ulama sebut bukan sekadar ahli keluarga Nabi yang dekat-dekat. Itu lebih-lebih lagi lah memang kita kena tanam supaya cinta kepada mereka. Tapi para ulama sebut ia ni bagi isyarat supaya kita ni cinta dan sayang kepada seluruh orang Islam. Sebab ahli keluarga Nabi ni sebagai ulama sebut dia termasuk juga seluruh orang Islam, orang yang beriman kepada baginda Nabi ni dikira sebagai semuanya ahli keluarga Nabi. Jadi dengan sebab tu kita kena tanam cinta orang-orang, kena tanam dalam jiwa anak-anak kita cinta kepada semua orang Islam. Jangan bagi ada sangka buruk, biar buat baik kepada semua orang Islam dan sebagainya. Yang ketiga tadi tu kena ajar baca Quran. Ini yang Nabi SAW sebut di dalam hadis tu. Jadi itu jugalah yang diisyaratkan di dalam kitab kita ni. Walaupun disebut sikit, kena ajar kepada anak-anak ni Nabi ni lahir di mana, wafat di mana. Itu sebagai isyarat bahawa kita kena tanam kepada anak-anak kita cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi bila disebut dalam ni, kita bincang ni, kena tanam kepada anak-anak ni cinta Nabi, maknanya kita pun kena ada jugalah bab cinta Nabi. Janganlah kita fikir ni kita wajib untuk ajar anak-anak cinta Nabi, kita tak cinta Nabi pun tak apa. Dah. Kita lalu kehidupan kita atas dunia ni sebagai anak-anak dulu. Kita sendiri yang jadi mak ayah ni pun, kita lahir itu sebagai anak-anak dulu. Jadi kewajipan juga kepada ayah kita sebelum ni
untuk tanam kepada kita cinta kepada Nabi. Kan? Jadi kalau tak ada lagi cinta kepada Nabi di dalam jiwa kita, sampai kita tua dah, jadi tanggungjawab untuk cinta kepada Nabi tu masih lagi terbebanlah kepada kita. Kan? Walaupun tak selesai lagi masa kanak-kanak dulu, tidaklah terkata terlepas tu tak payahlah cinta kepada Nabi ataupun kewajipan-kewajipan lain lah. Kan? Jadi masih lagi tetap kena buat, kena tanam juga dalam jiwa kita ni, walaupun isyarat dalam hadis tu untuk ajar kepada anak-anak. Dan macam mana kita boleh nak ajar kepada anak-anak cinta Nabi kalau kata kita sendiri tidak cinta kepada Nabi? Jadi kesimpulannya apa dia? Kita kena tanam dalam jiwa kita, jiwa anak-anak kita, ahli keluarga kita, masyarakat kita, negara kita, umat Islam semuanya tentang apa dia? Tentang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. ويجب أيضا أن يضربهما على ترك ذلك ضربا غير مبرح في أثناء العاشرة بعد كمال التسع لاحتمال البلوغ فيه. Jadi seterusnya itu selesai kanak-kanak yang mumayyiz. Kita sebut tadi bila dia mumayyiz dan umur 7 tahun, wajib kepada kita untuk suruh dengan ada ayat-ayat ancaman. Nak suruh apa dia? Segala kewajipan agama, yang paling penting sekali solat. Begitu jugalah puasa. Dan begitu jugalah perkara-perkara berkait dengan akidah, rukun-rukun iman. Dan juga begitu jugalah perkara-perkara yang berkait dengan akhlak, bercakap elok, sangka baik dengan orang dan sebagainya, yang disebut sebagai perkara-perkara asas dalam ilmu tasawuf, yang disebut contohnya dalam kitab Penawar Bagi Hati, yang disebut contohnya dalam kitab apa dia? Contohnya kita kata kitab apa dia? Kitab Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah contohnya kan. Itu perkara-perkara asas dalam ilmu tasawuf yang jadi kewajipan kepada seorang muslim. Itu jugalah yang kita kena ajar kepada anak-anak. Baik. Seterusnya disebut kat sini bila anak tu sampai umur 10 tahun. Wa yajibu aidan an yadribahuma ala tarki dzalika darban ghairu mubarrihin. Wajib juga untuk memukul anak-anak tu, laki ataupun perempuan, sekiranya meninggalkan kewajipan-kewajipan tadi tu dengan pukulan yang tidaklah keras ataupun tidaklah menyakitkan, ketika mana anak-anak ni dah sampai umur 10 tahun. Ba'da kamali tis'i lihtimalil bulughi. Selepas pada dia sempurna dah umur 9 tahun. Maknanya bukan sebelum 9 tahun, maknanya umur dia 9 tahun masuk 10 tahun. Umur dia 9 tahun nak masuk 10 tahun, kita dah boleh pukul dah. Bukanlah umur dia tu cukup 10 tahun. Tak. Maknanya boleh pukul umur 10 tahun tu, maksud apa dia? Maksudnya ketika mana dia 9 tahun nak masuk 10, waktu tu dah kena pukul dah. Kalau kata dia tak mau semayang. Kalau kata dia tak nak semayang ataupun tak nak puasa, maknanya kita boleh pukul dah. Untuk takutkan dia, pukul tu disebut pukul yang tidak keras, yang tidak menyakitkan, dengan niat untuk nak mendidik. Maknanya kita otan peh sikit. Janganlah bagi rasa dia tu sakit, menangis tu sebab sakit. Tak. Biar dia menangis sebab takut, tak apa. Jangan bagi dia menangis sebab sakit. Itu cara pukul yang disebut ghairu mubarrih, maknanya tidak keras dan tidak menyakitkan. Kita pun niat untuk nak didik dia supaya dia semayang, supaya dia puasa, kan? Bukan pukul tu untuk nak bagi hukuman kepada dia. Tak. Kita pukul tu untuk mendidik. Jadi umur tadi disebut bila 9 tahun nak masuk 10, waktu tu dah boleh pukul dah. Bukanlah kata cukup umur 10 tahun baru boleh pukul. Dah. Sebab kita sebut 9 tahun nak masuk 10 tadi tu sebab apa? Sebab dia jadi berkait dengan umur baligh tadi tu. Ada yang dah keluar air mani umur 9 tahun. Ada yang dah keluar haid umur 9 tahun. Kat situ dah dikira dia baligh. Jadi waktu tu dah sebenarnya kita dah boleh pukul. Jadi pukul ni sebenarnya adalah pukul ketika mana dia dah baligh. Sebab bila baligh, kanak-kanak ni kadang-kadang tidak sempurna lagi akal dia, kan? Bila tidak sempurna, bukan tidak sempurna akal, maksudnya ada lagi degil dia tu. Jadi kita naik level sikit, bukan setakat suruh, bukan setakat ancam, tapi boleh pukul. Lihtimal apa dia? Lihtimalil bulugh lah disebut. Maknanya umur 9 nak masuk 10 tu kita boleh dah pukul. Bukan tunggu cukup 10 tahun. Sebab umur 9 tahun tu adalah umur baligh yang kita dah bincang dalam bab tanda-tanda baligh sebelum ni.
Jadi dalam bab 7 tahun tu, dalam bab 7 tahun, selesai dah tadi. Tapi dalam dalam sistem pendidikan kita pun betul dah. Kita tengok kan, betul dah. Betul kat mana? Kalau kata sekolah-sekolah rendah tu. Sekolah rendah umur 7 tahun tu kira titik mula masuk sekolah rendah. Maknanya kena dah umur yang kita letak tu, umur yang kita susun tu. Mungkinlah orang dulu-dulu kan dalam pendidikan Islam, walaupun tak ada sekolah rendah, walaupun tak ada sekolah kebangsaan ni, sekolah-sekolah pondok dulu pun ataupun pendidikan awal kita umat Islam dulu pun, maknanya 7 tahun tu adalah umur yang munasabah untuk kita nak didik. Jadi munasabahlah disebut sini. Dia jadi panduan kepada kita dan kita pun ambil benda tu sampai sistem pendidikan yang berasaskan sekolah-sekolah rendah, sekolah kebangsaan ni pun kan, kita mula 7 tahun tu masuk darjah 1 kita kata. 7 tahun tu masuk darjah 1. Itu umur yang memang munasabah disebut dalam kitab-kitab fiqh untuk nak didik anak-anak. Waktu tu maknanya kita boleh suruh dia, kita boleh ancam dia dengan perkataan. Dan bila masuk umur 9 tahun, nak masuk 10 tahun, setengah-setengah sekolah kita panggil tu tahap 2. Tahap 1 ni umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Masuk umur 10 tahun ataupun darjah 4 tu kita panggil tahap 2 dalam sekolah rendah kan. Tahap 2 dalam sekolah rendah. Jadi tahap 2 ni, kalau kata bab sekolah rendah tu, kita boleh dah pukul kalau ikut panduan yang disebut oleh ulama-ulama kita dalam kitab-kitab fiqh dalam bab didik anak untuk laksanakan kewajipan. Jadi dalam bab pukul tadi tu mestilah umur 10 tahun. 10 tahun tu maksudnya 9 tahun nak masuk 10. Sebab apa umur tu? Dia jadi munasabah dengan umur baligh tadi tu. Walil muallimi aidan al-amru la ad-darbu. Kepada guru-guru juga untuk menyuruh mereka ni. Bukanlah pukul. Kepada guru-guru bagi anak-anak yang dah umur 10 tahun, 9 tahun nak masuk 10 tadi, kewajipan kepada mereka adalah untuk suruh, bukanlah untuk pukul, illa biiznil wali, melainkan dengan izin daripada wali, izin daripada mak ayah. Ini penting juga dalam sistem pendidikan kita ni. Kita kena buat rasanya, kena buat macam ni. Kena buat macam mana? Biar ada izin dulu. Kalau kata sekolah kita ni, mungkin kita boleh buat surat dulu. Anak puan ni kalau kata melakukan kesalahan, untuk atas dasar mendidik dia, boleh kedak pihak sekolah untuk pukul. Sebab apa? Sebab disebut di sini, guru-guru tak boleh nak pukul anak-anak didik dia, melainkan dengan izin daripada ibu ayah. Jadi untuk nak elakkan masalah undang-undang kan, elak apa dia, bila guru-guru ni pukul, ada je report sampai masuk kes polis dan sebagainya. Jadi untuk mengelakkan benda tu, mungkin kita boleh buat saranan sebagaimana ulama kita sebut dah ni. Nak pukul guru-guru, minta izin dulu daripada wali atau minta izin daripada ibu ayah dulu. Wa mithluhu az-zawju fi zawjatihi. Ni masuk bab lain lah ni. Dan seumpama tu juga dalam bab pukul ni, suami pukul isteri dalam bab laksanakan kewajipan lah ni kita sebut. Guru-guru tadi pun dalam bab laksanakan kewajipan ni. Kalau kata tengok anak-anak murid tidak semayang, kalau kata tengok anak-anak murid tidak puasa, tengok anak-anak murid buat perkara, cakap benda-benda yang tidak elok, tidak berakhlak dengan akhlak mulia, mana kewajipan kepada dia untuk suruh. Tapi dia tidak boleh pukul anak-anak tadi tu sekalipun dah sampai umur 10 tahun, melainkan dengan izin daripada mak ayah. Begitu juga suami, dia tidak boleh pukul isteri dia dalam kewajipan-kewajipan yang kita bincangkan tadi tu, melainkan dengan izin daripada mak ayah dia, izin daripada wali. Jadi kalau kata seorang suami tu tengok isteri dia tidak semayang, dia suruh-suruh tu tidak semayang, jadi geram rasa nak pukul tu, nak rotan, nak suruh semayang. Jadi tidak boleh pukul, melainkan kena minta izin dulu daripada ayah dia. Sebab itu berkait dengan, para ulama sebut, sebab itu berkait dengan hak-hak Allah Ta'ala. Dia tidak semayang tu, hak Allah Ta'ala semayang tu. Puasa tu hak Allah Ta'ala. Jadi hak dia buat tu adalah perkara yang berkait dengan tanggungjawab dia dengan Allah Ta'ala. Tapi dalam bab berkait tanggungjawab dia dengan suami, dia nusyus contohnya kan. Maknanya berkait dengan hak suami yang dia tidak tunaikan. Dalam bab tu dibenarkan suami untuk pukul tanpa minta izin daripada wali. Dia beza kat situ lah. Kat sini ni disebut tidak boleh pukul ni dengan sebab apa? Sebab itu adalah tanggungjawab kewajipan yang berkait dengan Allah Ta'ala.
isteri tak mau semayang, isteri tak mau puasa, isteri tak mau tunaikan zakat dengan sebab dia ada harta, isteri buat gitu buat gini yang tidak yang berkait dengan hak-hak Allah Taala. Jadi dia boleh suruh dengan mulut je. Kalau kata dia nak pukul boleh, tapi kena minta izin daripada ayah dia dulu. Tapi kalau bab berkait dengan hak-hak suami, tanggungjawab dia kepada suami, jadi waktu tu dia boleh pukul. Macam kita bincang itu bab dalam apa dia, dalam bab muamalat lah, dalam bab munakahat, dalam bab nikah kahwin kita bincang yang tu. Falahul amru la ad-darbu illa bi idnil wali. Bagi suami ni juga disebut apa dia? Bagi dia kena suruh saja. Falahu al-amru la ad-darbu. Dia boleh suruh saja tapi tidak boleh pukul. Illa bi idnil wali, melainkan dengan izin daripada wali, daripada ayah perempuan tu lah. Kalau tak ada ayah, daripada tok dia lah. Kalau tak ada tok, daripada adik-beradik dia lah, kan? Adik-beradik lelaki. Wa mithluhu az-amri. Wa siwaku kas-salati fil amri wad darbi. Siwak juga seumpama semayang dalam bab suruh dan bab pukul. Jadi siwak ataupun gosok gigi, dia jadi suruhan dan juga dia jadi suruh untuk gosok gigi ataupun siwak ni sama dengan kita suruh untuk semayang, walaupun ianya adalah perkara sunat dalam semayang. Jadi kita suruh anak-anak kita gosok gigi, didik dia gosok gigi. Suruhan untuk nak gosok gigi tu, begitu juga suruhan suruhan untuk gosok gigi tu sama dengan suruhan kita semayang. Kalau wajib kita suruh di semayang, wajib juga untuk kita suruh di siwak. Kalau sunat kita suruh di semayang, sebab dia memayis saja tak cukup 7 tahun lagi, jadi sunat juga kita suruh dia untuk siwak. Wa hikmatu zalika at-tamrinu 'ala al-ibadati liya'tadaha. Hikmah kita suruh tadi tu, walaupun dalam bab-bab sunat termasuk bab siwak tadi tu, adalah untuk mendidik dia biasa dengan ibadah. Macam kita sebut tadilah, daripada memayis lagi kita suruh, kita ugut dia supaya dia latih, supaya kita boleh latih diri dia dalam tempoh memayis lagi, terus tunaikan sembahyang. Bila dia masuk umur balik, dia boleh lakukan tanggungjawab sebagai seorang Muslim tu dengan sempurna dah. Sebab kalau kata tidak sempurna lagi pada waktu tu, ditulis dah kepada dia dosa, ditulis dah kepada dia hukuman, ditulis dah kepada dia ni tidak laksanakan tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Kita tak mahu gitu, kita tak nak gitu. Jadi kita nak latih anak-anak kita daripada awal lagi, supaya bila masuk umur balik tu, dia dah sempurna dah tanggungjawab dia. Dia boleh lakukan ataupun dia boleh laksanakan tanggungjawab tu dengan baik dah. Fala yatrukaha insya-Allah taala. Kalau kata dilatih daripada awal lagi untuk biasakan diri dengan ibadah daripada peringkat mumayyiz, insya-Allah dia tidak akan tinggalkan ibadah tu. Begitu juga dalam hal lain lah, begitu juga dalam bab rukun-rukun iman. Begitu juga kita sebut tadi dalam bab dalam bab cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata dia dah biasa dah dengar berkenaan dengan Nabi, insya-Allah dia tak akan tinggalkan baginda Nabi, dan insya-Allah dia tidak akan sesat. Sebab itulah para ulama sebut, antara perkara yang paling besar sekali untuk pastikan seseorang Muslim itu tidak sesat adalah baginda Nabi SAW. Kita ni pun senang cerita, kita mudah. Bila seseorang itu sayang kepada seseorang, seorang lelaki sayang pada perempuan contohnya, seorang suami itu sayang sungguh kepada isteri dia, apa saja isteri dia buat, dia akan terima. Apa saja yang isteri dia buat kepada dia, dia akan terima. Kemana saja isteri dia pergi, kalau boleh dia nak ikut. Ini sifat orang yang ada kasih sayang. Sayang kepada seseorang, kan? Kita nak ikut, kalau boleh nak duduk selalu dengan dia, nak duduk seumur dengan dia. Itu senang bahasa kita mudah. Jadi begitu juga dengan baginda Nabi SAW. Bila kita sayang kepada baginda Nabi, perkara yang Nabi buat, kita akan buat seumur. Kepala kita akan teringat ke Nabi SAW. Apa dia sahaja perkara yang kita buat, kita akan tengok Nabi dulu, Nabi buat guana, contohnya, kan? Jadi itu menjadikan kita ni tidak akan sesat terpesong dalam akidah kita lah, lebih-lebih lagi, kan? Begitu juga dalam perjalanan hidup kita ni, kerja buat kita tidak akan sesat. Sebab apa? Sebab hak mengikat kita adalah cinta kepada baginda Nabi. Kalau cinta kepada orang lain, mungkin orang lain tu buat benda-benda yang tidak molek lagi, ya? Mungkin dia buat benda-benda yang tidak molek, yang menjadikan kita ikut. Jadi kita nak pastikan jalan hidup kita ni comel, jalan hidup kita ni sempurna molek,
tidak berlaku cacat cela, tidak terpesong daripada jalan yang Allah Ta'ala nak. Jadi kita ikutlah orang yang tak ada cacat cela dalam laksanakan tanggungjawab dia sebagai seorang hamba, iaitu Rasulullah SAW. Jadi macam mana kita nak ikat diri kita dengan dia supaya kita ni tidak putus, supaya kita ni boleh ikut sungguh-sungguh, iaitu dengan kita cinta kepada dia. Sebab apa? Sebab bila kita cinta kepada sesuatu perkara, kita cinta kepada sesuatu benda, kita jadi berasa payah dan sedih bila kita pisah. Itu sifat kita bila kita cinta dan sayang ke orang. Jadi orang yang paling munasabah sekali kita nak cinta dan sayang adalah Rasulullah SAW. Sebab tu Rasulullah sebut daripada awal lagi, anak-anak ni kamu kena latih 3 perkara. Yang pertama sekali adalah cinta kepada Nabi. Sebab tu asas bila dia ada cinta kepada Nabi, dia hiduplah sampai ke akhir hayat dia pun dia tidak akan sesat. Sebab dia sayang ke Nabi, dia tak mahu pisah dengan Nabi, dan dia tak akan buat perkara yang Nabi benci dia buat. Sebab tu sifat ataupun orang yang ada kasih sayang di dalam jiwa dia. Itu perkara yang kita nak bincang pada hari ini. Ada sikit lagi. Saya ambil masa sikit lagi. Walaupun dah sejam dah kan. Sikit lagi disebut sebelum pada kita masuk dalam bab taharah atau bersuci. Wa'lam annahu yajibu 'alal aba'i wal ummahati 'ala sabili fardil kifayati ta'limu auladihim at-taharata was-salata wa sa'irasy syara'i. Ni ketahuilah bahawa wajib ke atas ibu-ibu, ayah-ayah secara fardu kifayah untuk mengajarkan kepada anak-anak kewajipan bersuci, kewajipan semayang dan seluruh kewajipan-kewajipan dalam syariat ni, dalam agama. Itu kita tahu dah, kita bincang dah tadi. Wa mu'natu ta'limihim fi amwalihim in kana lahum mal, dan kewajipan ataupun tanggungan dari segi hartanya terhadap pendidikan anak-anak ni adalah di atas harta ibu bapa. Ni dibincang bab harta pula. Siapa dia wajib ni? Daripada harta siapa ni pula nak didik anak-anak ni? Wajibnya daripada harta mak ayah dulu, sekiranya mereka ada harta. Bukan. Dia nak sebut ni kewajipan untuk tanggung pendidikan anak-anak ni adalah daripada harta anak-anak tu sendiri. Mula-mula sekali daripada harta anak-anak tu sendiri. Harta budak-budak tu sendiri, kanak-kanak tu sendiri. Sekiranya mereka ada harta. Fa'illam yakun, sekiranya tak ada harta bagi anak-anak ni, fafi mali abaihim, maka tanggungjawab untuk menampung pendidikan anak-anak ni adalah pada harta ibu, pada harta ayah. Abaihim tu maksudnya ayah. Kalau tak ada ayah, tok dia. Kalau tak ada tok, orang atas dia lagi. Kalau tidak, kepada pak-pak saudara dia. Fa'illam yakun fafi mali ummahatihim. Kalau kata tak ada, tu putus, itu kewajipan itu jatuh kepada ibu, para ibu. Kalau tidak ibu, kepada nenek dia. Kalau tidak, kepada adik-beradik ibu dia yang perempuan dan sebagainya. Itu susunan kepada kita. Supaya apa? Supaya pendidikan ini tidak terabai. Pendidikan kita dalam Islam ni penting sungguh. Sebab tu ditekankan di sini, disebut, disusun satu persatu. Wajib untuk nak ajar pendidikan terhadap anak-anak ni, tanggungan dari segi hartanya kepada harta anak-anak tu sendiri. Kalau kata tak ada, harta ayah dia. Kalau tak ada harta ayah dia, harta daripada mak dia. Kalau tidak harta daripada mak dia, fa illam yakun fa fi baitil mal. Kalau kata tak ada harta mak ayah dia, kena ambil harta daripada baitul mal. Fa illam yakun, kalau tak ada harta juga daripada baitul mal, fa ala aghniya'il muslimin. Kalau kata tak ada harta baitul mal, kena ambil daripada harta orang-orang kaya di kalangan orang-orang Islam. Jadi macam-macam mana pun pendidikan ni tidak akan putus. Dalam kehidupan kita ataupun negara kita, tambah-tambah dalam krisis sekarang ni, harta memang jadi satu krisis. Kemiskinan ni adalah jadi satu krisis. Tapi bila kita tahu disusun ataupun disebut kepada kita dalam kitab-kitab fiqh berkenaan dengan hal pendidikan ni macam ni keadaan dia, mestilah daripada harta anak-anak. Kalau tak ada, daripada harta mak ayah. Dengan sebab mak ayah miskin, daripada baitul mal. Kalau kata harta daripada baitul mal pun habis tampung makan minum orang miskin, masih lagi pendidikan itu kena terus berjalan, tapi tanggungjawabnya adalah kepada orang-orang kaya di kalangan orang-orang Islam. Jadi orang yang ada harta, kita ni kena tengok, kena toleh kiri kanan perhati. Kena tengok dulu kepada
kaum kerabat kita. Ya, kena tengok dulu kepada anak-anak kita lah. Tengok pada anak-anak kita, selesai ke tak tanggungjawab pendidikan dia ni. Kalau kata kita tak mampu, kita kena tanggung pembelanjaan untuk nak didik dia ni. Hatta pergi sekolah-sekolah mana, panggil cikgu-cikgu mana, biar sempurna tanggungjawab nak didik dia sebagai seorang Muslim tadi tu. Dari segi fardu ainnya, dari segi akidahnya, dari segi akhlaknya. Harta tu, tanggungan tu pada kita. Kalau kata kita tidak mampu, kena cari harta daripada Baitul Mal. Kalau tidak, kena sebut sekian-sekian, sebab nak didik anak ni kena dilaksanakan tanggungjawab nak tampung tu oleh orang yang ada harta di kalangan orang Islam. Jadi kita kena tengok, kena perhati, tengok kepada anak-anak kita dulu. Selesai anak-anak kita, ada harta lagi, tengok kepada anak-anak orang lain yang dekat-dekat kita pula. Kan, tengok harta, tengok anak-anak saudara, tengok anak-anak sepupu yang dekat-dekat. Kalau selesai belakang dah, tengok jiran-jiran kita pula. Selesai kedok pendidikan anak-anak mereka ni, barulah masyarakat kita ni berada dalam keadaan yang sempurna dari segi pendidikan, dan generasi yang akan lahir lepas pada tu, generasi yang jadi seorang Muslim yang betul-betul sejati. Tidaklah seorang Muslim tu tidak tahu tanggungjawab dia. Jadi dalam hal ni, para ulama dalam kitab-kitab susun dah kepada kita. Tinggal sekarang kita nak perhati sungguh macam mana kita nak laksanakan dalam masyarakat kita ataupun dalam keluarga kita. Sebab Rasulullah SAW sebut kan, yadul ulya khairum min yadus sufla wabda biman ta'ud. Tangan hak berada di atas, hak memberi ni lebih baik daripada tangan hak berada di bawah, hak meminta-minta. Dan kalau kata nak memberi, Rasulullah sebut wabda biman ta'ud, mulakanlah daripada tanggungan-tanggungan kamu dulu. Maknanya kita tengok anak-anak kita, tengok adik-beradik kita, tengok kaum kerabat kita dulu. Selesai hak tu, tengok jiran-jiran kita pula. Selesai jiran-jiran kita, tengok pula dalam daerah kita. Selesai daerah kita, tengok pula dalam negeri kita. Begitulah selesai negeri kita, tengoklah pula dalam negara kita. Gitulah dari segi susunannya. Dalam bab harta ni, susunan memang begitu. Kalau kata kita bincang bab zakat ke, bab sedekah ke, begitu jugalah susunan. Supaya apa dia? Supaya kita boleh selesai yang dekat-dekat kita dulu. Itu panjang pada hari ini. Pada minggu depan insya-Allah kita masuk berkenaan dengan at-taharah, bab bersuci. Dan itulah perbincangan kita sikit pada hari ini, kesinambungan daripada perbincangan dalam bab balik pada minggu yang sebelumnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wastur 'uyubana warzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf banyak sebab panjang pada hari ini. Insya-Allah lepas pada ini insya-Allah kita tak lebihlah daripada sejam. Wallahu a'lam.